Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan perkara-perkara yang gaib, membukakan kepada kita yang fakir, yang tidak mempunyai apa-apa ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Dalam nikmat itu rasa, dalam rasa itu rahsia, dalam rahsia itu tidak lain adalah Allah. Dialah yang menceritakan bahawasanya seluruh kehidupan kita ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang mana bila kita mengetahuinya, maka beruntunglah kita, kerana kita tidak lagi akan dipertanggungjawabkan, kerana kita sudah mengetahui dari sisi Allah bahawasanya Allah Subhanahu taala memberikan kepada kita ini hidayah, petunjuk. Mana hidayah itu tujuannya untuk menyelamatkan kita daripada kegelapan kepada petunjuk huda. Huda itu petunjuk, jangan sampai kita gelap. Gelap itu maknanya jangan sampai ada keakuan diri. Gelap itu termasuk sesat ataupun tak menemui jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Kita menutupi jalan kebenaran dengan menukar keakuan diri kita. Jalan kebenaran itu adalah menghilangkan rasa keakuan diri. Perhatikan dalam kehidupan kita ini, ya. Apakah kita tidak memandang bahawa setiap saat ke depan kita ini ada penulis yang Allah Ta'ala utus baik dan penulis yang buruk apa yang kita lakukan. Dan yang lebih kita kena perhatikan adalah di saat menulis itu baik atau buruk, di mana keadaan hati kita. Adakah dalam keadaan kita dalam keadaan keakuan diri kita lagi? Yang dimaksudkan tadi amal-amal baik adalah pertama sekali menghilangkan keakuan diri. Kerana diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain untuk memberikan hakul yakin, kamalul yakin kepada manusia-manusia, rahmat pada sekalian alam. Iaitu rahmat tu supaya manusia itu dapat Allah Subhanahu wa taala. Itu hala tuju yang pertama yang Rasulullah SAW diutus. Beruntungnya kita mendapatkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain bawa itu juga, tapi tidak ditekankan dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan Nabi-Nabi lain hingga mau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamna Sulaiman kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nur jadi sifat Allah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah
terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah, apabila kita mengetahui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kebenaran, ya, bukan diutus dengan membuat kita was-was. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki yang pertama tetap juga kita dapat Allah Taala. Maksud dapat itu maknanya memiliki keyakinan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama-tama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk 13 tahun itu bertungkus lumus agar manusia-manusia dapat Allah Taala, kenal Allah Taala langsung dengan Allah Taala. Rasulullah tak mahu bergantung pada Nabi SAW, tak mahu. Rasulullah nakkan kita ni dapatkan Allah Subhanahu. Maka tu Rasulullah SAW disuruh menyebut ataupun memberitahu watak sebenar Nabi Muhammad SAW tu adalah mengajak sama-sama mengesakan Allah, sama-sama ilahun wahid, menuju kepada menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah tu dengan bukan sekadar sebut, tetapi dengan hakul yakin wa kamalul yakin. Ya. Kita yakin kita langsung boleh berhubung dengan Allah. Begitu sekali yang hendak Rasulullah SAW bagi tahu. Tu dia. Ya. Tapi sampai kepada kita dah jadi asing lah. Kalau orang tu boleh bercakap dengan Allah tu rasa pelik pula. Ini adakah manusia boleh bercakap dengan Allah ni? Jadi pelik pula dah. Sedangkan itu yang Nabi Muhammad SAW diutus untuk supaya kita ni yakin berhubung langsung dengan Allah. Bukan disuruh kita berhijab-hijab. Tak. Kita beruntung dapat Nabi Muhammad SAW. Boleh sebenarnya umat Nabi Muhammad ni memang doa Nabi SAW, syafaat Nabi SAW, kita umat boleh bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu doa Nabi SAW. Mengajar kepada supaya betul-betul mengesakan Allah. Supaya betul-betul terus dengan Allah. Jangan dengan aku. Allah dulu. Begitu sampai kepada kita, dah mula kita. Membuatkan kita bertambah celaru lagi. Lagi kita membaca Quran, lagi kita tafsir, lagi pening kita. Sebab kita tak ambil yang ibu dia. Ibu dia tu adalah kita harus yakin, benar-benar hakul yakin, kamalul yakin dengan Allah. Maka tu baru kita yakin. Setiap hidup kita ni ada pencatit-pencatit di mana sedang dikira, sedang dihitung hidup kita ini dengan ahsanu amalah ke ataupun sebaliknya. Maka itu Allah Ta'ala suruh kita kenal dia supaya kita tahu apa tu ahsanu amalah, iaitu hilangkan keakuan diri kita. Maka yang adanya adalah dia, kehidupan ni adalah dia, cerita-cerita dia. Tapi bila keakuan diri kita ada, maka kita tak nampak ni cerita-cerita Allah. Kita rasa macam kita boleh buat baik, kita boleh jauhkan daripada benda tak baik. Ya, kita rasa macam seolah-olah ini adalah sesuatu yang kita boleh merubah. Sebab kita di tangan kita ada kekuasaan. Itu maknanya jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita adalah yakin benar-benar kepada Allah, hingga kan apa pun yang berlaku semuanya atas kehendak-kehendak Allah yang mereka nampak. Aturan-aturan cerita-cerita Allah yang mereka nampak. Manisnya kehidupan itu tadi. Tak nampak lagi apa yang berlaku ini adalah
makhluk ya. Terus berjalan dalam kehidupannya itu kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita ini tak akan selesai kalau kita bergantung lagi pada keakuan-keakuan diri. Tu. Macam mana Allah SWT bagi tahu dah. Kita tidak akan dapat menyatukan manusia ini dengan wang ringgit, dengan harta, dengan kedudukan kita. Kita bagi manusia-manusia ini macam-macam. Kita bagi kedudukan kat dia. Macam orang Yahudi bagi kedudukan untuk dia kontrol manusia. Supaya manusia tu ada keakuan diri. Sedangkan Allah SWT menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW iaitu membuangkan keakuan diri. Kan berlanggar orang kata belaga dengan cara yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi Muhammad SAW bawa dengan yang kita bawa. Tapi kita kata kita agama Islam, kita solat kita bagus macam biasa. Mengaji kita bagus, sedekah bagus. Semua bagus. Tapi masih lagi kita masih mensekutukan Allah. Itu yang tak nak tu. Banyak beramal, banyak berpuasa, banyak solat, tapi masih digelar lagi mensekutukan Allah. Sebab kita tak faham lagi tu syahadah tu tadi apa? Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya mengucapkan tanpa kita amaliahkan apa yang kita ucapkan dalam kehidupan. Itu kan mengakui bahawa syahadah kita, mengakui bahawa kita kena lakukan. Apa pun semuanya tidak ada kuasa, tidak ada kehendak, semua tak ada. Kita pun tak ada kalam pun tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya kehendak-kehendak Allah. Jadi kita tidak tukarkan, kita masih lagi rasa ada keakuan diri. Kita mengangkat air, kita berjalan, kita melihat, kita mendengar, kita berfikir apa yang datang lintasan, kita menyedut udara, nafas. Masih lagi kita belum lagi dapat olahkan betul-betul syahadah kita tadi. Menunjukkan syahadah kita tu hanya di bibir. Sedangkan nama Nabi SAW tak diajar di bibir. Sekali dia sebut sampai bila-bila dia jaga. Dia jaga kedudukan maqam syahadah tu tadi. Kita rasa macam kalau kita dah mengucapkan tu 1 hari 5 kali, kita rasa cukup dah. Betul dah. Itu masalahnya sekarang ni, kita jadi umat Islam yang ke belakang. Kita tak mujadid, kita tak barukan kita punya Islam. Islam dah. Kita tak barukan. Tak barukan macam mana? Yang jadi asli lah. Baru macam yang asli tu macam mana Islam tu? Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Muslim menyerah diri betul-betul kepada Allah. Tapi kita tidak. Waktu kita solat, Zuhur kita serahkan, habis Zuhur tak serah dah. Tu tadi. Jadi solat kita pun solat yang sekadar mencapai kepada ritual waktu tu je. Subuh, habis subuh, masuk Zuhur, kita balik. Lepas tu, jadi kita buatkan macam ritual. Kita tak buatkan dia keseluruhan. Hidup kita, mati kita, solat kita, ibadah kita, seluruhnya kan Allah. Jadi kita kena perbaiki sebelum turun manusia yang mujadid, yang akan membarukan balik agama Islam ni dah hadir. Dan mereka ni dah hadir dah bersama kumpulannya Imam Mahdi ni. Tapi kita masih lagi, orang kita belum lagi berkeyakinan bahawa ia telah hadir. Dan itu bersiap amaliahkan supaya kita dapat nanti bila dia hadir depan kita, kita sentiasa bersedia untuk mengikutinya, menjadi penolong-penolong Imam Mahdi. Sebab
kelakuan, watak-watak sifat kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Imam besar Imam Mahdi. Ya, sistem-sistem ni maknanya semua tak akan dapat jadi pemimpin. Yang akan jadi pemimpin nanti adalah Imam Mahdi. Ini jelas dah makin dekat, hampir dah makin hampir dia ada. Sebab ni kita perlihatkan tadi, susah nak dilantik jadi pemimpin sekarang. Sebab nak naik nanti pemimpin bukan yang kita pilih undi tu, tetapi yang ada dalam jiwa-jiwa orang-orang yang arif billah adalah dia Imam Mahdi yang akan dilantik nanti, insya-Allah. Ya, tanda-tandanya makin jelas. Dari itu siap kukuhkan lagi bila betul-betul nanti tak lama lagi kita akan terus bersama-sama dengan Imam Mahdi, insya-Allah. Kuatkan lagi, ya, perteguhkan lagi, ya, sebab tanda-tanda dia dah makin kuat. Minta pada Allah kita dikuatkan, ya, bertahan. Tak ada cara lain adalah kita kuatkan lagi akidah tauhid kita sampai taraf akul yakin kamal yakin. Jadi saya tak mampu nak cakap lagi dah, sebab dah selalu sangat mana saya ucapkan. Sampai saya nak berhenti nak cakap bab tu pun dia masukkan balik, so ingatkan balik. Sebab benda ni dah memang dah hampir sangat dah ada dah. Ya. Hijrah lah, sebab hijrah yang kat dalam tu dulu betul-betul. Jangan luar, dalam dulu. Dalam dah hijrah betul-betul. Nakkan Allah dan Rasul dalam tu tak ada lain. InsyaAllah akan bersamalah kita dengan pemimpin kita yang sebenar tadi tu. Ya. Itulah sebenarnya. Jadi kita ni bukan kita salah undi, tetapi kita ni orang yang bijak mengundi. Jadi pemimpin-pemimpin kita, saya dah bagi tahu mereka masih lagi hendakkan keakuan-keakuan diri lagi. Jadi kita bukan salah undi, pasal dah tak ada, kita ambil jalan pendekatan siapa yang lebih ada sikit. Tapi ikut aturannya dalam hati kita, kita bukan mengundi mereka. Kita bijak. Kita tetap dalam hati kita menunggu. Cukup 100 tahun dah. Maknanya akan datang mujadid yang akan memperbaharukan balik agama ni. Ada setiap 100 tahun. Maka kita dah sampai waktu dia 100 tahun. InsyaAllah kita sama-samalah nanti bila kedatangannya, insyaAllah kita jadi penolong-penolong dia. Beruntung kita sebab nanti di situlah letaknya asanu amalah, ya, amalan-amalan kita yang baik di situ. Kerana tak lain Imam Mahdi bawah itu buang keakuan diri juga. Lebih dia bukakan lagi. Dia tidak ada rasa ketakutan ke rasa kerisauan, tak ada. Dia akan bercakap tu dengan penuh hakul yakin, kamal yakin. Dan pandangan dia adalah pandangan yang betul-betul apa yang diucapkan oleh Allah dalam hati dia, itu yang disebut. Apa yang dia langsung. Bagaimana orang-orang yang ahli Allah, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, mereka tidak lagi rasa was-was. Lintasan yang datang dalam diri dia tu tepat, tak ada bengkok. Mereka berkeyakinan betul dengan Allah sebab mereka sentiasa menghilangkan keakuan-keakuan diri dan tak mau ada keakuan diri. Jadi kita selagi ada keakuan diri, kita nak tambahkan memang jauh daripada kebenaran. Kebenaran tu adalah kita tidak lagi merasa ada keakuan diri, itu kebenaran. Bila duduk dalam kebenaran yang hak, maka yang batil kana zahuqa. Yang batil pastilah lenyap. Tapi masih ada lagi keakuan-keakuan diri, maka batil tak lenyap dalam diri kita, maka kita tak dapat yang hak. Ataupun yang hak tu datang, kita tak yakin. Ini yang berlaku. Ini harus dipegang oleh pertama sekali. Sebab Rasulullah SAW pertama kali dia mengajarkan untuk keyakinan tauhid, supaya dapat Allah Ta'ala. Bukan yang lain-lain dulu. Bukan saya cakap lain-lain tu tak perlu. Tapi kalau dah ada, patah balik, cari keyakinan ni dulu. Kebenaran keyakinan ini yang Nabi ajarkan kepada
diutus oleh Allah SWT supaya dapat Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dapat Allah Ta'ala dan sentiasa merasakan Allah tanpa dia merasa keakuan diri. Ini yang diajar Rasulullah SAW. Baru Islam itu jadi kuat. Zaman sahabat-sahabat semua kuat. Sebab apa? Rasulullah tu ajarkan pertama sekali itu kepada kaum dia pertama, kepada sahabat dia apa. Ini dulu. Ya? Jadi yang lain-lain, sahabat-sahabat pun ajar yang lain-lain pun ini juga. Sampai ke tabi'in, sampai kepada kita dah. Kita mengambil yang belakang dulu. Yang asas, yang kukuh kan ini tadi. Untuk nak bawa yang lain-lain jadi kuat. Ni yang ini. Buangkan keakuan diri, buang keakuan diri. Ini yang Nabi Muhammad SAW harapkan sangat kita ni. Ya. Sebab Nabi dah selesai dah. Dia bagi tahu ni sempurnanya kat sini. Sempurnanya aku telah selesaikan adalah bila kau tak ada rasa keakuan diri, kau dapat Allah Ta'ala sempurnalah. Agama kau, iman kau, semuanya jadi sempurna. Tapi kalau Nabi dah sempurna selesai aja, masih lagi kita nak rasa ada keakuan di mana, kita turun balik, hilangkan kesempurnaan tu tadi. Sedangkan kesempurnaan tu la ilaha illallah, iaitu tidak ada lagi merasa keakuan diri. Dan yang kita isbatkan sentiasa berlaku dalam legalan hidup kita adalah cerita-cerita kisah-kisah Allah SWT. Jadi kita tak akan jadi berbalah-balah. Dan jadi masalah sekarang kita suka berbalah-balah. Hingga kan sekarang kita tak menjumpai lagi dah. Seolah-olah jalan untuk siapa nak layak jadi pemimpin. Dulu kita sibuk, mesti nak undi, tak boleh undi. Rupanya bila dah undi pun kita terkena juga. Tak dapat pula lantik juga kerajaan. Ya, apa ada hal yang kita... Itu saya cakap tadi, kalau orang yang tak mengundi pun jangan kita salahkan. Dia ada dia punya pegangan dia masing-masing. Mengundi pun boleh, tak mengundi pun boleh. Saya cakap. Sebab apa? Mereka masing-masing ada pegangan masing-masing. Terserah mereka. Sebab dia tahu kalau dia undi, gini juga jadi. Dia tak undi pun begini jadi. Susunan tu. Tetap juga pemimpin-pemimpin kita semuanya berada di dalam satu bekas akuarium saja. Akuarium jajahan Yahudi. Jadi kita nampak susunan tu Allah juga menyusun pada penghujung zaman. Memang cerita dia gini, Yahudi yang akan mengontrol, memberi kita makan roti, dia makanan kita semua nak dijaga supaya manusia tunduk kepada dia. Dia nak jadi kontrol dunia ni. Itulah cara dia dimasukkan Nabi SAW. Cerita yang Allah bagi tahu pada Nabi. Cerita tu semua Allah dah tahu, semua Allah punya susunan. Tapi Nabi itu dibagi tahu. Dan bagi tahu pada kita supaya kita jangan kelang kabut. Kita harus juga pegang kepada Allah. Sebab kalau kita pegang selain daripada itu, kita akan berada dalam kerugian. Inilah dia kata tadi. Undi salah, tak undi salah dia kata. Itu tadi. Ini sekarang ni. Kita dalam kerisauan sekarang. Risau sebab apa? Bila tak ada pemerintahan, macam-macam boleh jadi. Kekecohan, macam-macam huru-hara. Ni tak puas hati, ni tak puas hati. Bergaduh dia sama kita. Itu tadi. Susah. Nak jadi agung kat istana pun susah. Tu. Sebab agung kita bersandar pada Yahudi, British. Nanti bila jadi apa-apa, nanti dia Yahudi yang arahkan agung. Buat gini, buat gitu. Dia. Lagi kita sengsara. Tak? Kalau pemerintahan askar apa dia dah jaga kan, lagi teruk kan tu. Ada perintah berkurung lah, ada macam-macam. Makan susah, tu susah. Itu saya kata tadi. Jadi apa ni sebenarnya yang terjadi ni? Semua susunan-susunan Allah supaya kita bersedia untuk mengesakan Allah. Hijrah cepat, hijrah cepat. Cari, buat makanan sendiri, buat apa sendiri. Jihad akhir zaman ni Nabi kata. Tanam tanaman sendiri. Ya? Bela-bela sendiri. Jangan harapkan orang yang lain untuk bagi kita makanan. Kita sendiri. Sebab Yahudi akan dapat makanan daripada Dajjal. Dajjal akan bawa segunung roti. Maksudnya makanan semua nak dikontrol. Dan sedangkan makanan tu makanan yang bila kita makan, hati kita akan
was-was dengan Allah. Keakuan diri makin makin ni. Kita keyakin kita kepada penyembahan Yahudi. Itu tadi. Sistem kita tadi. Maka itu kita kena bersiap-siap. Masa ni dah hampir, dah apa dah. Dah lama berlaku tapi kita masih leka lagi. Itu tadi. Perhatikanlah. Apapun, perhatikanlah kita ni setiap saat kita ni telah mengira, telah terjadi kiraan. Kiraan apa? Kiraan antara kita terkena azab ataupun kita sedar kita berada dalam rahmat Allah SWT. Setiap ke depan kita ni dah menentukan kiraan terbaik ataupun buruk. Jadi kita lihat, pastikan kitab kita tu bertulis dengan ke depan kita ni sentiasa mengesakan Allah. Itulah makna kitab-kitab yang selamat. Kitab-kitab catatan kita selamat. Tak perhatikan kita sentiasa ditulis, sentiasa berada dalam keadaan apa kita ni. Itu tulisan tu. Suka duka ataupun kita rasakan betul-betul dengan Allah. Beruntung rasakan betul-betul dengan Allah. Itulah matlamat sebenar. Jadi insya-Allah pada malam ni saya pun tak nak cerita panjang-panjang, insya-Allah. Semua nanti habis ni nanti saya akan ceritakan lain tentang rahsia-rahsia pendapatan daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh binatang tu bukan sekadar cerita tanah aja, tapi tanah yang memiliki air mata Rasulullah, yang benar-benar mau bermohon pada semua umat dia menitik air mata Rasulullah ke tanah tu, yang supaya umat dia benar-benar kenal dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hingga titisan tu di tanah tu kita dapat, kita pun dapat syafaat dia. Apa dia? Kita berkeinginan untuk dapat Allah Taala. Apa makna dapat Allah Taala tu? Iaitu kita hilang, tak mau rasa ada keakuan diri dah. Dah main minta betul-betul lah Allah Taala buangkan. Memang keakuan diri ni memang azab yang besar, betul-betul merugikan, mensyirikkan. Dua kita ada, Allah ada. Masih lagi syirik kita. Jangan pandang kecil ke besar syirik, tapi yang penting syirik tu dengan siapa kita buat. Tetap juga bahaya. Insya-Allah. Saya minta pencerahan lagi daripada Ustaz Auza'i dan Latif dan lain-lain. Diberikan, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala titisan-titisan, titipan-titipan kudratnya, irodahnya, sifat hayatnya, dapat lagi kita bernafas, bernyawa, jantung masih berdegup, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Sama saja semua anatomi, fisiologi di antara semua manusia. Dalam diri kita tidak dibuat dua hati. Setiap manusia ada jaufun wahid. Kita ada hati yang satu saja. Otak pun satu. Rambut pun sama hitam. Badan pun sama, tangan dua, kaki dua. Tapi kenapakah manusia ini berbalah-balah? Kerana tidak lain dan tidak bukan, puncanya ialah keakuan diri. Puncanya ialah keakuan diri. Puncanya ialah keakuan diri. Cuba bayangkan ahli-ahli politik kita pada hari ini berjaya dalam perjuangan membuang keakuan diri. Semua ahli politik kita, termasuk raja-raja, termasuk semua sekali, istana, polis, tentera,
sampailah kepada wakil-wakil rakyat dan juga pasukan-pasukan yang menang berjaya di dalam perjuangan menafikan keakuan diri. Agak-agak tuan-tuan saya, agak-agak anak-anak santri sekalian, kita pada hari ini dah dapat membentuk kerajaan ke belum? Pada pandangan Abi, jika perjuangan ini daripada awaluddin ma'rifatullah diterapkan dan berjaya dibawa amal dalam kehidupan para pemimpin kita, rasa-rasa kerajaan sudah dapat dibentuk dengan mudah. Akan tetapi oleh kerana ada keakuan diri, kepentingan diri, Allah cukup susah. Dia fikir dia orang yang ada keakuan diri ni fikir dia berlapis-lapis. Dia jadi manusia yang cunning. Dia jadi manusia cunning, bukan setakat cunning tapi culprit. Dia jadi satu lagi si kitul dalam era zaman milenium ini. Ada lagi si kitul. Kalau dia menyerahkan diri, dia tahu kata dia akan hilang kekuasaan. Zaman dulu orang menyerahkan tengkuk. Dia tahu lah kalau dia serah diri dia kena pancung ni. Kalau dia serah diri dia kena pancung ni. Tapi hari ini nak serahkan jawatan pun tak mau, nak serahkan diri pun tak mau, nak ajak bergabung pun tak mau. Kerana apa? Kerana ketakutan dan kebimbangan keakuan diri, kehilangan itu dan ini, atau kebimbangan disumbat di dalam penjara disebabkan kesalahan-kesalahan. Lalu dia bertelingkah, lalu dia macam orang kelemasan. Nampak sabut pun dia pegang, apa saja yang boleh dipegang. Kalau orang ada mai selamatkan dia pun dia cekik tengkuk. Dengan orang yang nak selamatkan pun tenggelam sekali. Lepas tu dalam ilmu menyelamatkan nyawa, ada cara dia nak selamatkan orang. Lemah ni kita kena kilah tangan dia pergi belakang. Dia tak boleh, sekali lagi dia tak boleh nak tarik kita, tenggelam sekali dengan dia. Kena ambil tangan dia, kilah ke belakang tu, bawa. Kalau tak pandai cara, tak bersilat dalam ayat tu dengan kita dia tangkap, dia cekik kita, tenggelam sekali. Kita tu dia nak buat bagi jadi pelampung. Dia nak pijak kita, nak menyawa. Lagu tu nak selamatkan orang kena bersilat demi untuk selamatkan dia, demi untuk selamatkan negara, demi untuk selamatkan Islam, demi untuk selamatkan bangsa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi harapan saya kepada diri saya, mari kita sama-sama nampaklah betapa pentingnya perjuangan menghilangkan keakuan diri. Cukup pentinglah. Haula wala quwwata illa billah. Pembunuhan yang pertama itu oleh Qabil dan Habil adalah kerana keakuan diri. Sudah ditetapkan oleh syariat bahawa sesungguhnya bini hang tu yang ni, untuk dia yang ni kena silang. Hang tak boleh kahwin dengan adik kembar hang. Yang ni dia tak boleh kahwin dengan adik kembar hang, kena silang. Ni ketetapan Allah. Dia keakuan diri dia. Dia kata, hak ni tak cantik, adik aku cantik, aku tak mau kahwin dengan adik hang. Aku nak kahwin dengan adik aku juga. Pasal apa? Pasal cantik. Itu keakuan diri. Allah memang senang cakap, tapi bila kita nak buat payah. Orang yang dah di dalam keakuan diri sendiri pun gaduh lagi. Orang yang dah di dalam perjuangan menafi keakuan diri pun gaduh-gaduh lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita melihat segala-galanya adalah sekurang-kurangnya kita mengharapkan rahmat Allah. Sekurang-kurangnya kita ini betul-betul kita rasa kerdil sampai rasa tak wujud di hadapan Allah kalau mengharapkan rahmat dia. Kalau kita berasa diri itu besar sikit,
Tak ada. Ibarat nyamuk lah. Nyamuk ni dia mati sekelip mata. Maknanya dia terbang ni kita pak dia. Sekelip mata dia tak ada. Macam tu lah kita di hadapan Allah Ta'ala. Lebih kecil daripada nyamuk. Seluruh dunia ni haba'an manthura, debu yang berterbangan. Maknanya kita ni dengan Allah ni, ya Allah, memang kalau dah lebih kecil daripada habuk seluruh dunia ni, memang betul lah percakapan kita ni tak wujud tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wujud kita ini wujud apa? Dalam ilmu akidah, wujud kita ini namanya infial. Mai ikut mana infial ni? Pertama, lapis dalam ilmu ma'rifatullah ni, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membahagikan kepada, pertama sekali, ilmu ma'rifatullah ini pertama sekali zat Allah. Yang kedua, ma'rifah sifat. Yang ketiga, ma'rifah asma. Yang seterusnya ma'rifah af'al. Kemudian yang lapis hujung sekali ialah infial. Daripada af'al itu melahirkan infial. Jadi infial ni apa dia? Infial ini kalau senang fahamnya dalam bahasa ilmu kalam, para ulama memudahkan untuk faham. Dia ibarat seorang pelukis melukis. Ibarat seorang pelukis, dia melukis sebuah lukisan yang cantik. Jadi diri pelukis itu ialah zat. Sifat dia pelukis, ataupun orang sifat dia pandai melukis. Dalam bahasa Melayu dipanggil pelukis. Dalam bahasa Inggeris artis. Dalam bahasa Indon artisan. Kemudian perbuatan dia yang sedang melukis itu af'al, dan hasilnya iaitu lukisan itu infial. Jadi dunia, alam cakrawala termasuk kita adalah infial. Wujud kita ini wujud infial. Ini adalah bahasan ilmu kalam dalam ilmu tauhid. Jadi zat, sifat, af'al, infial, ataupun zat, asma, sifat, af'al, infial. Infial. Jadi infial ni terus ada rasa besar diri lah. Dia selalu mengakulah dia ni adalah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sekarang ni masalah dia, yang dilukis tu berasa besar. Dia berasa diri dia hebat, dia berasa sombong, dia memakai pakaian, dia memakai selendang Tuhan, riak, takabur tu, sejenis syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu pilih orang yang mengambil nafsunya sebagai Tuhan? Inilah yang terjadi pada hari ini. Sehingga kemelut, mengganggu tidur kita, mengganggu makan kita, tertanya-tanya sebenarnya benda ni nothing. Kita ada pemimpin kita, bila tak ada Perdana Menteri pun kita tetap ada pemimpin. Kalau dalam ilmu kenegaraan, agung itu adalah ketua negara, manakala Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Kita istimewa, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita tetap ada ketua negara. Ketua kerajaan tak ada tak apa. Ada ketua negara, nak heboh buat apa? Nak kalang kabut pasal apa? Nak kena temakan dengan provokasi perkauman pasal apa? Ini orang yang mencetuskan provokasi perkauman ni sebenarnya orang-orang yang cemburu dan nak mengelakkan perpaduan orang Melayu. Dia kata ini resis. Tidak ada kena mengena dengan resis. Tak ada kena mengena dengan resis.
Bila kita suruh umat Islam bersatu, orang kafir akan kata resis. Itu satu tuduhan yang tidak betul, dan jangan kita termakan dengan hasutan di media sosial. Tak betul. Sekarang ini adalah zaman perpaduan Islam, zaman kebangkitan Islam. Umat Islam bersatu padu. Cara dia dengan cara macam mana? Dengan cara ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Untuk terhasilkan roti canai, dia kena dipukul, dipalu, dihentak, ditumbuk, dibakar, diuli, dilenyek, ditenyeh, ditekan, bau sebati. Antara majrin, pelantar, tepung gandum, telur, air, minyak, yeast dan juga haba baru menghasilkan hasil yang boleh dimakan, iaitu roti canai. Jadi roti canai pun kita boleh melihat elemen tauhid ada dalam tu. Ada dalam roti canai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita melihat apapun, kita dapat melihat kepada ma'rifatullah. Melihat roti canai pun dapat jumpa formula perpaduan ummah, menyatukan agama, menyatukan bangsa. Menyatukan agama, menyatukan bangsa adalah sunnah yang mulia. Kerana kemenangan Islam ketika dapat menawan Al-Quds dulu ialah tindakan pimpinan-pimpinan yang hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, menyatukan umat Islam. Cara menyatukan macam mana? Dua-dua ni sama aja jalan dia, iaitu dengan akidah. Inilah dia jalannya. Akidah yang paling tak payah kitab. Menafikan keakuan diri, cerita ni tak payah pakai kitab. Kalau nak pakai kitab, boleh, tak ada kata apa, kata salah. Ni semua kitab-kitab yang ditulis ni, semua Tok Wali yang tulis. Kalau bukan Tok Wali tulis, tak akan kekal sampai ke hari ni. Kitab yang banyak-banyak ni untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Kalau sampai susah, cerita dia, mai cari jalan yang mudah bagi kita. Tak payah pakai kitab. Dan jalan ini pula bukan kata tak bagi baca kitab, sila, kita tak pernah kata tak bagi. Bagus baca kitab ni, bagus. Ini semua Tok Wali yang tulis. Nanti kalau orang macam Ustaz Aziz sebelum akhir hayat dia tulis ilmu dia jadi sebuah kitab, ditulis orang. Boleh seorang Tok Wali sampai bubuh selit salah satu di sini, bertambah dah kitab. 1000 tahun kemudian dah mesti dapat dibaca. Syekh Abdul Qadir Jalani tulis kitab berkenaan hal ni, nama dia Sirrul Asrar. Yang ni mengaji tentang hal ni, Sirrul Asrar, mengaji tentang ini. Nama dia Sirrul Asrar. Ngajilah kitab tu. Sama aja sembang benda yang sama saja kalau buka kitab tu. Di Zawiyah tu ayah ni, kalau ada rezeki 10 pagi 10 malam kita baca kitab tu lah. Selain daripada kuliah Ustaz Aziz ni lah, jemputlah, datang ramai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, lebih dahulu setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah dan juga rahmat, kasih sayang dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di Zawiyah Tok Ayah ni, alhamdulillah, dengan atur susun semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada dalam majlis mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, majlis menghilangkan, melenyapkan keakuan diri, dan kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan kalimah thayyibah, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana kalimah yang dibawa oleh semua para anbiya alaihi wassalam, daripada baginda Adam alaihi salam
sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul menyeru membawa kalimah ini. Kalimah tanah ma'rifatullah. Itu yang mana Ustaz tekan tadi ni, kalimah kita nak yakin Allah SWT, hakul yakin. Kita nak buang segala diri kita, nak lenyapkan, nak leburkan keakuan diri kita. Dan yang ada hanyalah kudrat Allah SWT. Barulah kita akan aman, akan damai, akan tenteram, akan rasa ada kemanisan di dalam kehidupan kita. Itulah kita nak sama-sama usahakan. Kita nak barui iman, yakin kita kepada Allah SWT, supaya semuanya diri kita tak ada apa, tapi Allah yang buat segala-galanya, Allah yang bagi segala-galanya. Macam mana ayat Quran pun beritahu, Allah SWT beritahu dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Disuruh kepada orang yang telah beriman ni, beriman lagi kepada Allah Taala dan Rasulnya, baru iman kamu. Jaddidu imanakum. Nabi SAW beritahu, sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyakkan zikir la ilaha illallah, dan berbanyakkan buang keakuan diri. Jadi kita tak ada, yang ada hanyalah kebesaran kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itulah sedikit daripada saya, dan saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan rahmat dan kasih sayang dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Bukan senang Allah Taala ampunkan dosa kita, tapi dengan hal itu yang kita bawa ni menghilangkan, menafikan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya menyatakan semuanya keesaan Allah, yang banyak ni menyatakan semua esa Allah. Itulah yang dikatakan sumber-sumber yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni banyak dosa, saya cakap diri saya lah, banyak dosa saya. Tapi dengan ada yang katakan pengajian mentauhidkan Allah SWT, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, boleh dikatakan Allah Taala mengampunkan dosa kita. Bukan senang, tapi itulah kita dalam situasi, dalam masuk dalam medan perang ni, itu yang Allah Ta'ala suka. Memang susah, tapi yang dikatakan fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Dua kali Allah Ta'ala beritahu, pasti Allah Ta'ala akan bagi kita wazidnahum huda, petunjuk. Yang dikatakan mendapat Mahdi, petunjuk. Bila dah dapat Mahdi, kita menyampaikan tu dalam keadaan tak ada keakuan diri kita. Orang nak memandang kita ni apa pun sekali, tapi kita tak jelas daripada Allah SWT. Mungkin orang nak kata apa, tapi dia melihat. Kalau orang yang melihat kita, yang dikatakan, saya bersembang dengan keluarga saya, kalau orang melihat kita ni, ini semua ni wahdatul wujud lah, macam-macam lah. Dia yang tidak nampak Allah, dia yang tidak mengaji benda ni, dia tak kenal Allah, maknanya dia tu dalam kesesatan. Sebab dia nampak dua wujud Allah. Kita ni dah tak ada, di kita ni tak ada, dah nafikan. Allah Ta'ala dah mentiadakan diri kita. Kullu man 'alaiha fan wa yanqa wajhu zul jalali wal ikram. Jadi siapa yang nampak dia tak mengaji benda ni, dia akan nampak dua. Tuhan tu jadi itulah. Diri dia yang nampak dalam kesesatan. Jadi marilah kita sama-sama bangkit sama-sama yang nampak dua Tuhan tu. Kita nampak esakan Allah SWT, mengesakan Allah SWT. Jadi suka saya dengar daripada Ustaz Aziz tadi berkenaan dengan orang yang bila Ustaz menyampaikan talk ni di sana tu, di sepadan. Jadi apabila mereka mendengar, seakan-akan sama dengan Haji Abdullah, Ustaz Haji Abdullah yang meninggal tu, anak murid kepada Tok Selihor atau Kenali.
dia melihat dalam keadaan sama apa yang diperkatakan tentang kenal diri kenal Allah. Dia yang berkata, padahal baru 2 kali kan, baru 2 kali talk tak silap saya di golok tu, 2 kali ke 3 kali gitulah. Tapi bila dia mendengar ini daripada atuk aku dulu, ya Allah. Nampak apa tandanya tu sebenarnya? Saya nak beritahu, tandanya Islam ni dah bangkit. Macam Ustaz kata tadi, dah hadir dah. Mahdi ni dah ada dah hadir dah. Kita je tak perasan. Jadi kita sama-sama bawa, insya-Allah. Mahdi ni dah ada. Yang penting dalaman ni yang Ustaz kata hijrah. Hijrah ni apa? Nafikan keakuan diri kita, jangan nampak yang lain selain daripada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sama-sama kita bawa. Saya tak ada nak katakan saya ni menyampaikan dalam keadaan hawa nafsu saya, tak ada. Kalau orang nampak hawa nafsu saya, itu dia tak nampak Allah lagi. Saya tegaskan dalam diri saya pun tak nak, saya pun takut. Bangun tidur, saya, ya Allah, macam mana? Ya Allah, hari ini aku nak nafikan dia. Macam mana aku nak mentauhidkan Allah? Ya Allah, macam mana aku nak mentauhidkan Kau, ya Allah? Cara mana? Saya merasa risau benda tu. Saya berkongsi dengan keluarga saya, biar kita risau benda tu, jangan risau yang lain. Risaukan, ya Allah, macam mana aku nak tauhidkan Allah, ya ini Allah? Macam mana aku nak mentauhidkan Kau, ya Allah? Macam mana aku nak mengesakan Kau, ya Allah? Itu yang kita risaukan sebenarnya. Itu baru nanti Allah Ta'ala bagi olahan lah tu. Ini apa yang saya dapat lah. Saya sharekan dengan keluarga saya. Siapa yang dengar ni sama-sama lah kita. Bukanlah kata tak ada apa dah saya. Jangan pandang makhluk. Jangan pandang makhluk ni. Makhluk yang bodoh ni lah. Saya bodoh lah. Tak ada apa. Pandanglah Allah Ta'ala dahulu. InsyaAllah sama-sama kita mendapat keberkatan daripada yang dikatakan bangkitnya Islam. Bangkitnya Islam, Al-Mahdi dah hadir. Dah hadir dah. Kita lah bawa benda ni, insyaAllah. Teguhkan Al-Mahdi kita, minta Allah SWT teguhkan, insyaAllah. Kita tak mampu. La hawla wa la quwata illa billah. InsyaAllah sama-sama kita. Dan sekali saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh saudara kita, teman kita, Fadil Ustaz Auza'i, Alang, dan juga relatif semua tu daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang lain, ajak kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana dia mengesahkan dirinya azali abadi. Itulah hal tujuan kita lain. Tak ada yang lebih seronok hidup kita melainkan kita benar-benar hilangkan keakuan diri dan mengesahkan Allah benar-benar. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Hidup kita akan manis, tiada pahit bila kita benar-benar mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Semua mudah-mudahan kita semua bertambah hakul yakin, bertambah hakul yakin lagi, hingga kan kita benar-benar sentiasa berada dalam keyakinan, iaitu berada di dalam keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.